Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-26. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-31 dan 32 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar. أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. Bertanyalah kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati? Dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian alam? Dengan pertanyaan itu, maka mereka yang musyrik tetap akan menjawab, mengakui dengan berkata, Allah jualah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu katakanlah, jika kamu mengakui yang demikian, maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa? Maka yang demikian sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya, sesudah nyatanya sesuatu yang betul dan benar. Maka tidakkah yang lain daripada itu salah dan karut saja? Oleh itu, bagaimana kamu dapat dipesongkan dari kebenaran? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah as-sam'a yang bermaksud pendengaran pada ayat ke-31 surah Yunus menggunakan bentuk tunggal, dan kalimah al-absar yang bermaksud penglihatan menggunakan bentuk jamak. Ini kerana kebiasaannya para pendengar tidak berbeza apabila mendengar sesuatu objek walaupun mereka berada pada arah yang berbeza. Adapun penglihatan, maka objeknya berbeza-beza sudut pandang berdasarkan siapa yang memandangnya. Manakala firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Famaza ba'dal haqqi illa dhalal," pada ayat yang ke-32 surah Yunus membawa maksud, adakah sesudah kebenaran melainkan kesesatan? Dapat difahami dalam arti adakah sesudah al-haq, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kebenaran mutlak dan memberi hidayah itu, kecuali Tuhan-Tuhan batil yang menghantar kepada kesesatan. Boleh juga difahami dengan maksud adakah selain yang hak dan yang benar kecuali batil dan keliru, dan adakah selain petunjuk dan bimbingan kecuali kesesatan dan kederhakaan. Tujuan ayat ini adalah untuk membantah kaum musyrik yang menyangka bahawa ada sumber-sumber kekuatan yang mengatur alam ini selain Allah Subhanahu Wa Taala, baik kekuatan itu bersumber dan atas restu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebaliknya. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-31
surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa bertanyalah kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi seperti menurunkan hujan serta mengeluarkan buah-buahan dan hasil pertanian? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, iaitu yang berkuasa dan memiliki segala apa yang dapat kamu nikmati untuk mendengar dan melihat, dan siapakah yang dapat memberikannya balik kepada kamu andainya ditakdirkan Allah SWT menarik balik sesuatu yang telah diberikan kepada kamu selama ini? Siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup daripada benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati daripada makhluk yang hidup? Siapakah pula yang mentadbir urusan sekalian alam? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka mereka yang musyrik tetap akan menjawab dengan mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu katakanlah, jikalau kamu mengakui yang demikian, maka mengapakah kamu tidak bertakwa? Kemudian Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid mentafsirkan ayat ke-32 surah Yunus, iaitu maka yang demikian itu menunjukkan sifat dan kekuasaannya yang mencipta sesuatu yang besar dan canggih. Yang jelas sifatnya sebagai Tuhan yang maha berkuasa melalui dalil yang terang lagi nyata. Setelah nyatanya sesuatu yang betul dan benar, maka tidakkah yang lain daripada Allah SWT adalah salah dan karut belaka. Oleh itu, bagaimanakah kamu dapat dipesongkan daripada kebenaran? Mengapakah kamu terpesong daripada beribadah kepada Allah SWT, lalu kamu beribadah kepada benda yang tidak mampu menciptakan sesuatu, juga tidak mampu menghidup dan mematikan sesuatu? Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-31 dan 32 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan hujah-hujahnya kepada para musyrik mengenai tauhid dan hari kebangkitan. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-31 surah Yunus ini, menjelaskan bahawa sekiranya engkau tanyakan dari hati ke hati kepada musyrikin itu, siapa yang mengatur semua perkara, iaitu menurunkan rezeki, mengatur telinga dapat mendengar dan mata dapat melihat, apatah lagi yang lebih sulit lagi, iaitu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, nescaya mereka tidak akan menjawab bahawa yang menjadikannya semuanya itu dan mengaturnya ialah si berhala yang bernama Uzza atau Al-Lata. Mereka mesti mengakui bahawa ada kekuasaan terlalu tinggi yang dari zaman dahulu pun telah mereka beri nama, iaitu Allah. Maka apabila telah disebut Allah, artinya dialah sumber dari segala kekuasaan dan pentadbiran. Mereka mengakui kenyataan itu. Hamka menyatakan bahawa setelah mereka menjawab demikian dan tidak mungkin mereka menjawab lain dari demikian, maka tanyakanlah, apakah kamu tidak mahu bertakwa? Artinya, kalau sudah kamu jawab demikian itu, bahawasanya hanya Allah lah yang mencipta dan mengatur semuanya itu, sehingga kamu dapat hidup dalam dunia ini, mengapa tidak kamu jaga apa yang patut kamu laksanakan untuk menuntut redanya dan apa yang patut kamu jauhi untuk menghindarkan murkanya? Di sini tepatlah jika takwa dimaksudkan dengan takut. Apakah kamu tidak merasa takut? Kamu telah mengakui dari hati sanubarimu sendiri, memang Allah yang menciptakan dan mengatur. Pengakuanmu itu ialah benar, tidak salah lagi. Jawapanmu telah tepat, sebab dalam jawapanmu telah ternyata bahawa segala yang kamu sembah selain Allah itu bukanlah Tuhan. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-31 dan 32 surah Yunus ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa di langit dan di bumi dengan menghidupkan dan mengatur. Rezeki dapat diartikan segala persediaan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup jasmani, juga untuk kesihatan dan perkembangan mental dan rohani. Pengaturan seluruh ciptaan serta pemeliharaan dan rezekinya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang sebenarnya. Oleh itu, manusia akan menjadi sesat dan hilang arah sekiranya diri manusia meninggalkan kebenaran.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-31 dan 32 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-31 dan 32 surah Yunus ini menjelaskan bahawa pada hakikatnya setiap manusia percaya kepada kewujudan Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam masa yang sama ada di kalangan manusia menyembah selain Allah. Mereka percaya bahawa Allah itu Tuhan yang memberi rezeki dan Allah yang menguruskan segala-galanya. Tetapi di dalam masa yang sama mereka sembah kepada makhluk yang lain. Perkara ini terjadi disebabkan sikap manusia yang sangat berpegang kepada tradisi nenek moyang, iaitu menyembah berhala dan menyembah makhluk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga mengikut kehendak hawa nafsu yang menginginkan kenikmatan dunia. Justru Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ayat ini untuk para musyrik berfikir dan merenung kembali akan segala nikmat dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelbagai bentuk seperti rezeki yang melimpah ruah, nikmat panca indera yang dapat melihat dan mendengar, menciptakan sesuatu yang mati kepada hidup dan sebaliknya. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-31 dan 32 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita supaya sedar akan kekuasaan Allah yang berkuasa terhadap segala perkara di alam ini, sehingga menimbulkan rasa kehambaan dengan menurut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa memberi rezeki, mengurniakan pendengaran dan penglihatan yang baik, bahkan berkuasa menghidupkan makhluk yang mati menjadi hidup serta sebaliknya. Walau bagaimanapun, jika kita melihat situasi manusia sejak dari dahulu sehingga hari ini, masih terdapat dalam kalangan manusia yang mengetahui dan mengakui bahawa adanya Tuhan yang berkuasa di alam ini, namun masih melakukan kemungkaran, mengikut hawa nafsu yang menginginkan keseronokan sehingga melanggar batas yang ditetapkan oleh syarak. Bahkan ada juga yang asalnya bergelar Muslim, lebih memilih untuk keluar dari agama Islam, menjadi murtad kerana menginginkan habuan dan nikmat dunia yang hanya sementara. Alangkah ruginya kehidupan yang dilaluinya. Mengikut hawa nafsu merupakan sumber kekafiran dan kebinasaan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat ke-16, "Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda." Maka janganlah engkau dihalangi daripada mempercayainya hari kiamat oleh orang yang tidak beriman kepadanya serta ia menurut hawa nafsunya. Kerana dengan itu, engkau akan binasa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-31 dan 32 surah Yunus ini ialah pertama, umat Islam hendaklah sentiasa sedar akan kekuasaan dan kehebatan Allah dalam mentadbir alam ini. Dialah yang berkuasa memberi rezeki kepada hamba-hambanya, memberi anugerah akal, pendengaran dan penglihatan agar manusia dapat berfikir bahawa wujudnya alam semesta ini adalah di bawah penguasaan Allah SWT. Kedua, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah SWT hendaklah sentiasa berdoa bersungguh-sungguh agar ditetapkan hati di atas jalan keimanan dan dihindari dari perkara yang dapat memesongkan akidah. Hal ini kerana perkara yang paling ditakuti adalah apabila mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat pembalasan buruk di akhirat kelak. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.